Ini musuh-musuh Islam yang tidak senang sebenarnya. Yang bawa cerita ni pun sebenarnya musuh Islam. Kalau orang yang suka kepada orang Islam, apa yang kita nak buruk dia menyatukan umat Islam. Kan perang berjalan pula, jihad berjalan pula lepas dia tu, apa yang kita nak pertikai lagi. Tapi tidak. Sehingga ni ahli-ahli sejarah ni yang terpengaruh dengan sejarah-sejarah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, iaitu dia kata Abu Sufyan ni baru Islam lepas pada Fathi Makkah, pembukaan Mekah pada tahun yang ke-8. Muawiyah tu pun Islam pada tahun yang ke-8 juga. Ni kezaliman, jenayah dalam sejarah yang dilakukan semata-mata kerana nak memburukkan kerajaan Bani Umayyah. Sebut tu tak betul. Kita akan jumpa dalam Bukhari ni. Kita sudah tahu dah kaedahnya. Bukhari ni paling tinggi kan. Mana hak sejarah tu ada apa? Kalau hadis lain pun berlawan dengan Bukhari, kita kena ke tepi kan. Ni Bukhari ni hak lebih lagi. Apatah sejarah hak tak tahu mari mana. Sejarah yang apabila kita tengok sanak-sanak dia terdiri daripada orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Orang-orang yang ulama hadis sebut sebagai pendusta. Macam mana kita nak terima? Dalam Bukhari disebutkan Abu Sufyan ni duduk di Madinah. Abu Sufyan ni duduk di Madinah. Macam mana nak duduk di Madinah kalau dia tidak berhijrah sebelum Fatih Makkah? Itu benda yang kena ingat. Nabi SAW tak benar sahabat-sahabat dia selepas pada Fatih Makkah, dia kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas Fatih Makkah. Macam mana kalau Abu Sufyan ni masuk Islam lepas Fatih Makkah, dia boleh pergi hijrah, pergi duduk di Madinah? Dalam Bukhari disebutkan Abu Sufyan ni seorang yang sesak duduk di Madinah. Miskin dia. Kalau dia duduk di Mekah sebagai ketua kaum dia kaya. Salah satu syarat orang dia nak jadi pemimpin, dia kena kaya. Macam mana disebutkan dalam hadis Bukhari ni dia sesak, papa kedana. Muawiyah pun sesak juga duduk di Madinah. Sesak lagu mana? Mesti makna dia telah berhijrah. Hijrah ni terpaksa kena tinggal ni harta benda di Mekah. Seperti orang-orang lain lah, pergi tangan kosong. Abu Sufyan pun, Muawiyah pun lagu tu, tangan kosong pergi ke Madinah. Sebab tu dia sesak. Sebab tu dalam hadis Bukhari dia ada sebut fa amma Muawiyah fa innahu su'luk. Muawiyah tu dia sesak, papa kedana. Abu Sufyan pun pergi duduk di Madinah juga. Cerita dia di Madinah banyaklah ceritanya di Madinah. Nabi SAW layan dia dengan baik di Madinah. Kalau dia lepas Fatih Makkah baru mula agama Islam, tentu Nabi tak boleh. Seorang saja dalam kitab ada sebut Nabi SAW benarkan dia lepas pada Fatih Makkah. Nabi SAW benarkan dia duduk di Madinah, iaitu Safwan bin Umayyah, sahabat Nabi. Atas permintaan pak saudara Nabi Abbas, minta dengan Nabi, minta lah dia seorang, minta. Sebab ada keadaan dia yang khusus yang kita akan cerita semula lah, panjang cerita dia. Bapa Nabi SAW benarkan dia. Tu seorang tu ya. Semua ulama sebut seorang tu Abu Sufyan. Kalau dia ni lepas Fatih Mekah baru mula agama Islam, macam mana dia pergi duduk? Sepatutnya kecuali lah dia juga. Termasuk Safwan, dia juga yang dikecuali. Tak ada sebut kecuali tu. Menunjukkan dia telah berhijrah sebelum daripada Fatih Mekah. Jadi yang orang duk sebut sangat dia ni Islam ni lepas pada Fatih Makkah tu apa sebab? Sebabnya nak ayatnya bila Fatih Makkah ke Nabi menguasai belakang dah. Jadi dia ni Islam ni kerana takut lah, kerana terpaksa lah, bukan kerana sukarela, bukan kerana kesedaran betul. Itu tujuannya dia buat ikut tu. Jadi kalau sebut dia ni hijrah sebelum Fatih Makkah, nampak dia ni tak ada kepentingan apa. Ni dalam hadis Bukhari yang duduk sebut banyak Abu Sufyan ni duduk di Madinah dengan isteri dia Hindun duduk di Madinah. Tu apa cerita? Nak buruk-burukkan lagi isteri dia tu makan jantung hati Hamzah lah, macam-macam cerita. Cerita tu bagi mana? Kalau dalam Bukhari cerita tak ada cerita tu. Ini semua nak memburuk-burukkan Muawiyah, keluarga dia. Mana cerita ni darah tidak baik ni, darah jahat ke mana-mana pun. Kalau Muawiyah jahat, cerita-cerita yang kita buat di jahat nasabah lah. Moga ayah dia, mak dia ni jenis jahat. Itu tujuan ni, ubah sejarah. Kita kena kembali semula kepada rujukan yang sebenar. Yang ni dalam Bukhari tak ada sebut benda tu, tak ada sebut. Padahal Wahsy sendiri yang membunuh Sayyidina Hamzah tu sendiri riwayat dalam Bukhari ni, dia tak ada sebut pun yang Hindu tu makan hati ke apa, tak ada.
Ini semua nak memburuk-burukkan Sayyidina Muawiyah hak sebenarnya. Jadi bila begitu tak ada lah alasan. Kalau kita tahu bahawa Abu Sufyan ni orang molek, dia telah berhijrah sebelum daripada Fatih Makkah. Tak ada apa dah. Muawiyah pun begitu juga. Buktinya dia duduk di Madinah. Dia bukan duduk Makkah. Orang yang duduk di Madinah ni orang yang telah berhijrah sebelum Fatih Makkah. Kalau tidak tak boleh. Dah wajib atas dia kena berhijrah kalau dia orang Mekah. Hak ni tak ada khilaf. Kalau dia orang Mekah, bila dia memeluk agama Islam sebelum Fatih Makkah, dia wajib berhijrah ke Madinah. Sebab tu dia pergi nasabah lah, dan bukan wajib. Dia tidak duduk di Mekah. Tidak duduk di Mekah. Dan penghormatan Nabi SAW bagi kepada Abu Sufyan ni bila Fatih Makkah, mana Nabi SAW tahu dah dia ni Islam, tahu dah rumah dia mana. Dia tinggal rumah. Nabi SAW kata hari ni selamat belaka. Siapa dia masuk dalam Kaabah selamat. Siapa dia masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Siapa setara tu dia letak Abu Sufyan. Supaya dengan orang masuk dalam masjid, masuk dalam Kaabah, selamat orang. Dan dia tidak akan ganggu. Masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Setara tu dia letak. Lepas tu yang kita nak marah sangat, kita buruk sangat, siapa dia Abu Sufyan ni? Tidak, tua dia kan ni. Tua dia kan. Ummu Habibah tu isteri Nabi SAW. Ummu Habibah tu anak siapa? Anak Abu Sufyan. Ia duduk buruk sangat pada Muawiyah. Muawiyah tu siapa? Adik ipar. Adik ipar Nabi SAW. Muawiyah tu begitu sayangnya kepada Nabi SAW, tak terkira lah. Sehingga dia duduk kerak kuku Nabi SAW. Dia sipai kuku Nabi. Bila dia nak mati, dia kata kalau aku mati, dia kata perlulah kuku-kuku Nabi ni di mata aku. Tu sayang dia kepada Rasulullah SAW. Muawiyah, orang lagu tu kita buruk-buruk kan. Hak Nabi SAW doa bukan sekali, banyak kali doakan kebaikan untuk dia. Kita menguduh-nguduh pula dia. Itulah ahli sejarah yang tidak bertanggungjawab. Kalau kita perhati hak sebenar, tak ada. Dalam Bukhari, Imam Muslim ambil daripada Muawiyah. Maknanya Muawiyah ni kedudukan yang tinggi. Kalaulah dia ni bunuh orang tak satu pasal, dia ni latih anak dia sewenang-wenang, anak dia ni suka menari, suka main dengan beruk, macam-macam lah cerita nak menguduh ni. Anak dia ni suka minum arak. Sahabat-sahabat tu kelis saja kah? Kelis saja. Takkanlah lagu tu. Dia tahu dah Yazid tu molek orangnya. Dan kalau Yazid tu tak molek, tentu sahabat-sahabat ni bantah. Ni tak ada, terima. Yazid ni main jenis menari, suka menari dengan perempuan, minum arak, main dengan kerak beruk, monyet, suka main dengan hak tu. Kalau lagu tu, tentu orang tidak lantik dia jadi panglima, pergi perang dengan Rom tu. Yazid tu panglima. Di bawah dia tu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat-sahabat besar duduk bawah dia, ikut dia. Itu dalam sejarah. Tu tak payah. Kalau rakyat tu nampak kelebihan dia pula. Dia pergi memimpin, pergi perang lawan Rom tu. Hak Nabi SAW kata doa orang yang pergi lawan dengan Rom tu, maghfurul lahum, Allah SWT ampunkan dosa mereka. Kalau kita kata dia ada dosa pun, ada salah pun, dah dalam hadis tu kata Allah SWT ampunkan dosa dia. Apa yang kita berani nak kecek lagi, nak lawan hadisnya? Itu bendanya. Kalau andai kata, mungkin dia tidak maksud kan? Dia ada salah. Dah dalam hadis tu kata, maghfurul lahum. Dalam Bukhari ni sendiri sebut. Apa yang kita kata, tak boleh, kita tak boleh maaf dia. Allah SWT sudah maaf dah, kita tak boleh maaf lagi. Lagu mana? Ini penyelewengan banyak berlaku ni dalam masyarakat. Banyak berlaku lah. Lepas tu dia sebut, apa tadi dia bunuh Sayyidina Husain ke apa? Biar jelas dulu, yalah kau dia bunuh. Biar jelas dulu. Hak ni saya ada tulis dah sebenarnya cerita ni. Siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain? Ada artikel panjang. Berkenaan dengan hak tu. Jadi kalau nak tengok, tapi tak ada cetak lagi. InsyaAllah kita akan cetak, akan datang hak tu, bahagian tu. Jadi kalau kita fikir, kalau Sayyidina Husain duduk tempat Yazid, kalau kita nak kata perang lah dua tu, kalau Sayyidina Husain jadi khalifah, tiba-tiba orang berontak terhadap dia kelis saja. Apa arahan Nabi SAW terhadap pemerintah kalau ada pemberontakan berlaku? Apa arahan? Dia nak kelis saja.
Apa kalau Yazid bertindak kita marah pula?